Kata salam Prof. Sadaman, plasma darah yang dimasukkan dalam makanan dikira sebagai istihalah atau istiqlal? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, sebelum saya jawab soalan tu, Ha. tadi ni saya lupa nak kaitkan dengan perkataan istihlak itu. Istihlak itu juga membawa kepada makna kepenggunaan. Kepenggunaan. Kalau Ya, kita betul. dalam konteks sekarang ini, istilah terminologi yang digunakan dalam fiqh sekarang ini, dia ada fiqh kepenggunaan yang kita terjemahkan dalam bahasa Arabnya dan juga digunakan dalam kalangan para sarjana ilmuwan di Timur Tengah, al-fiqhul istihlaki ataupun fiqhul istihlak. Fiqhul istihlak itu merujuk kepada fiqh kepenggunaan. Sebab asal perkataan istahlaka itu maksud kita guna, kita menggunakan ataupun istamala yastamilu isti'mal. Dia sama makna dia. Istamala dengan istahlaka itu hampir sama lah dia punya maknanya. Jadi jangan terkejut pula kalau ada dua lah. Satu istihlak tu lah kepenggunaan. Satu istihlak ni lah kaedah. Ya. Istilah dia ada dua lah dalam konteks terminologi fiqh pada hari ini. Dia ada dua. Kalau kita letakkan fiqh depan itu, kita letak istihlak belakang, fiqhul istihlak, mudhaf-mudhafun ilaih itu dalam bahasa Arabnya lah. Bermakna fiqh kepenggunaan ataupun al-fiqhul istihlaki, ada ya belakang tu. Bermaksud fiqh kepenggunaan. Fiqh kepenggunaan. Kalau istihlak biasa ni, kalau kita sebut istihlak, nazariyatul istihlak ataupun itulah maknanya teori istihlak ataupun istihalah ni dia lainlah daripada dia sebahagian daripada fiqhul istihlak itu sendiri. Itu sebagai tambahan lah sebelum saya lupa. Ya, boleh. Sebab kami di Vietnam ni ada fiqh kepenggunaan, fiqh kepenggunaan itu dalam bahasa Arabnya fiqhul istihlak. Ya. Ni terus kepada soalan kes kes. Soalan ni Ustaz Amri yang jawab, tak apa. Tak boleh, dia kena tuan guru kan. Plasma darah, yang plasma darah ni ada kajian sekarang ni yang dijalankan. Saya tak tahu lah semua ada dah keluar fatwa ataupun tidak. Plasma darah yang digunakan dalam makanan ataupun plasma darah yang digunakan dalam ubat-ubatan, dalam produk pharmaceutical, sama ada berlaku istihlak ataupun tidak. Ya betul lah, berlaku istihlak lah, maknanya kalau ia dicampur dalam contoh pembuatan pemprosesan berbola daging yang banyak dicampur dengan plasma darah ni. Jadi maknanya dia telah masukkan ataupun dicampur dalam berbola daging tersebut untuk meninggalkan kesan kenyang lah. Betul Ustaz Amri ya? Ya. Untuk bagi dia kenyang sikit. Plasma darah ni dia bukan darah biasa. Sebab itulah ada perbincangan dan juga kajian penyelidikan yang dilakukan oleh para sarjana kita untuk memastikan sama ada plasma darah ini darah ataupun tidak. Dia blood yang diharamkan kita minum itu adalah darah darah yang mengalir. Hurimat alaikumud damu hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir ila akhiril ayah. Diharamkan kepada kamu untuk makan bangkai, darah dan juga daging babi. Jadi maknanya adam itu disebut yang kedua. Jadi maksudnya haram lah. Cuma plasma darah ini dia bukan darah itu sendiri. Dia part of blood. Dia sebahagian daripada. Jadi ada perbincangan lah di situ. Jadi kalau dimasukkan dalam berbola daging itu ataupun berbola ikan ke ataupun apa berbola lah kan. Jadi maknanya berlakulah istihlak tersebut. Jadi kena refer kepada penjelasan hukum tentang plasma darah itu, adakah dia sebahagian daripada darah ataupun tidak. Jika sekiranya dia sebahagian daripada darah, maka hukumnya sebagaimana darah lah. Cuma apabila dia masukkan dalam tu dia telah termusnah. Darah tersebut telah termusnah. Macam kita sebut sekarang ni vaksin lah kan. Vaksin yang menggunakan medium-medium yang tidak
halal contohnya. Jadi apabila bahan asalnya itu adalah virus itu sendiri kan, bukan tapi oleh kerana mediumnya adalah bahan yang ada elemen najis, maka ia akan membawa kepada hukum yang berbeza lah. Jadi kalau plasma itu kita kena lihatlah apa kajian terbaru. Jadi kalau asalnya darah itu tak boleh lah, haram lah, sebab jelas secara qat'i dalam Al-Quran menyebut tentang perkara tersebut. Cuma sekarang ini plasma darah ini plasma ini dia ada yang dihasilkan secara sintetik. Plasma yang dihasilkan secara sintetik, jadi yang tu tidak timbul masalah lah. Sebab kalau sintetik ini dia melihat kepada sumber, kalau sumber itu halal, halal lah. Kalau tidak sumber daripada yang halal, maka haram lah jadinya. Tapi berlaku istihlak itu berlaku. Cuma istihlak itu sama ada dia membawa kepada hukum harus ataupun tidak bergantung kepada bahan tersebut lah. Gantung kepada bahan. Disebut sebagai istihlak Istihlak. Istihlak. Okey. Dia sebab dia satu lagi konsep istihlak ni maknanya dia satu benda yang tidak dominan masuk dalam benda yang dominan, bahan yang dominan. Contohnya macam dalam bola daging tadi ni kan, ataupun bola ikan tadi ni. Plasma darah itu dia sebahagian kecil aja daripada bahan asalnya. Bahan asalnya mungkin isi ikan dan juga tepung ataupun bahan-bahan lain yang tu yang lebih dominannya. Plasma darah ni dia sebagai bahan tambahan untuk menghasilkan kesan kekenyalan itu. Orang Pepak dia tak tahu ni maknanya dia kenyal dulu ni macam bola. Jadi maknanya dia bahan itu bahan yang sedikit masuk dalam bahan yang banyak. Macam tadilah kita sebut setitis arak dia menitis masuk dalam sebotol air mineral ataupun satu polah air contohnya. Yang dominan itu adalah air ataupun kita sebut tadi contoh pada awalnya tempat pemprosesan garam yang dominan itu adalah garam tersebut kan. Yang masuk itu seekor burung menjadi bangkai burung di situ. Jadi dia termusnah dan terhasillah garam. Bukan garam itu menjadi burung tak pernah lagi berlaku macam tu kan. Tak pernah lagi. Tapi maknanya dia tidak sengajalah kan? Tidak disengajakan. Betul Prof? Tak sengaja. Ya, yang dalam kes tadi ni tak sengaja lah. Ataupun sengaja pun maknanya berlaku secara sengaja. Kalau tak sengaja berlaku secara tak sengaja. Jadi kedua-duanya dia melihat kepada pandangan mazhab lah pula kan. Kalau pandangan mazhab kalau disengajakan tak boleh. Kalau ikut pandangan dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, kalau sengaja mempercepatkan pertukaran daripada arak kepada cuka dengan memasukkan garam contohnya ataupun bahan-bahan lain ataupun menggunakan bahan-bahan kimia yang lain untuk mempercepatkan pemprosesan cuka tersebut, maka tak diharuskan lah. Tak diharuskan sebab dia melibatkan bahan lain bukan tabi'i. Dia sengaja mencampurkan bahan-bahan lain. Dia mesti jadi secara tabi'i. Baik.